Dialog tenaga bersama saya Najib Aroh. Terus saja kepada diskusi kita yang cukup penting soal kemampanan ini. Saudara Alizan, tadi sebelum berhenti rehat saya tanyakan kepada saudara Alizan bagaimana untuk sektor korporat dan juga orang ramai memainkan peranan, kerana ada kalanya mereka merasakan bahawa tugas ini harus digalas kepada syarikat-syarikat yang lebih besar. TNB sebagai contoh, kerajaan buat lasaran dan sebagainya. Namun mereka juga ada peranan. Apa tahap kepentingan untuk mereka menyedari perkara ini? Okey, secara umumnya dari segi syarikat-syarikat dulu ya. Secara umumnya Malaysia is a trading nation ya. Malaysia is a trading nation, Malaysia is a small and open economy. Maksudnya perdagangan antarabangsa sangat penting untuk Malaysia. Malaysia sangat bergantung kepada perdagangan antarabangsa. Dan di sini kita dah lihat ini adalah satu trend peralihan sedunia. Ya, jadi we cannot run away from that. Malah Bank Negara Malaysia telah menganggarkan jika kita tidak beralih ke kemampanan, Malaysia mungkin akan hilang revenue daripada ekspor sebanyak RM280 bilion ringgit setahun hasil ekspor ya. Jadi kita tak boleh lari daripada itu, dan ini adalah trend yang selepas COP26 dan sebagainya semakin accelerate ya, semakin laju. Secara lebih khusus adalah ini adalah soal pengurusan risiko sebenarnya. Jadi ada dua jenis risiko saya nak sentuh di sini. Yang pertama dipanggil transition risk, risiko daripada segi peralihan, dan juga physical risk, risiko daripada segi kesan daripada perubahan iklim sendiri. Okey, yang pertama transition risk. Seperti mana saya kata tadi, ini adalah peralihan sedunia. Jadi landscape sedunia pun sedang berubah. Ini termasuk landscape pelaburan seperti disebutkan tadi oleh Dr. Faz ya. Landscape pelaburan pelabur yang besar, juga institutional investor seperti EPF sekarang dia ingin melihat sama ada syarikat-syarikat mematuhi kepada prinsip-prinsip, contohnya economic, social and environment, social and governance, ESG contohnya. Jadi syarikat-syarikat yang tidak melaporkan ESG mungkin tidak akan mendapat dana-dana dan sebagainya. Jadi perlu mematuhi kepada itu. Keduanya multinational companies ya, syarikat-syarikat besar juga mereka ingin melaksanakan kemampanan di seluruh rantaian bekalannya, ya, supply chain. Jadi mungkin syarikat-syarikat kecil juga perlu mematuhi kepada prinsip-prinsip kemampanan juga untuk memastikan mereka sebahagian daripada rantaian bekalan ini. Juga saya nak sentuh sekarang bila kita bercakap sebagai tentang dasar ya, kadang-kadang dasar-dasar yang direka bentuk, digubal di luar negara pun mungkin akan ada kesannya di Malaysia. Ya, contohnya di Eropah, European Union, mereka bentuk atau mereka menggubal satu dasar untuk cukai karbon, dan dengan sengaja mereka ingin cukai karbon ini merentas sempadan ya, maknanya ia mungkin dikenakan di syarikat Malaysia juga. Jadi kita perlu melihat risiko-risiko transition risk ni ya, risiko-risiko dari segi peralihan. Kedua adalah risiko daripada segi fizikal ya, ini adalah risiko daripada kesan perubahan iklim sendiri. Jadi kita di Malaysia malangnya kita telah pun menimpa satu darurat banjir yang sangat teruk di Malaysia, yang sangat dahsyat di Malaysia. Dan walaupun punca banjir ini susah nak dikenal pasti sebagai satu isu perubahan iklim sebab ada banyak faktor-faktor yang lain, walau bagaimanapun para saintis menjangkakan isu-isu kejadian seperti bencana seperti begini akan berlaku dengan lebih kerap, dengan lebih dahsyat pada masa depan. Jadi kita boleh menjangkakan isu-isu sebegini akan menjadi isu normal baharulah, new norm ya. Jadi semua sektor dan semua orang ramai juga perlu menghadapi situasi sebegini. Contohnya di TNB sendiri ya, cawangan-cawangan substation telah pun dilanda banjir, perlu tutup dan sebagainya, dan tak salah saya di dalam satu laporan kepada UN oleh Malaysia, lebih kurang hampir 3,000 substation di Malaysia akan terancam oleh banjir menjelang tahun 2050 jika kita tidak mengambil langkah-langkah untuk menghadapi atau membantas cabaran perubahan iklim. Jadi saya rasa ini adalah satu isu yang semua orang, sama ada corporate ataupun orang ramai perlu mengambil tahu, perlu sedar bahawa ini adalah isu yang sangat serius yang bakal menjadi salah satu isu yang menjadi normal dalam kehidupan kita untuk masa depan.
sudah pasti ada cabaran setiap perkara yang kita rancang untuk syarikat korporat sebagai contoh. Apabila ini melibatkan rantaian nilai mereka, semua vendor yang terlibat perlu dipastikan dan sebagainya, ini adalah cabaran besar untuk syarikat mereka. Apa antara cabaran utama mungkin syarikat korporat selain daripada kos yang kita sebutkan tadi? Apa lagi cabaran-cabaran lain yang mungkin low hanging fruits yang boleh kita berikan tumpuan penyelesaian bersama yang boleh kita fokuskan? Cabaran utama adalah ini sebenarnya memerlukan satu peralihan dan perubahan transformasi yang besar di semua syarikat, ya. Jadi ia memerlukan capacity building untuk kepakaran, untuk membina untuk membina kapasiti dan sebagainya. Itu yang pertama. Tapi keduanya low hanging fruit adalah yang pertama sekali, dalam jangka masa yang terdekat kita perlu melaporkan apakah prestasi setiap syarikat berkenaan dengan perubahan iklim, juga berkenaan dengan social and governance, ESG, ya. Jadi itu yang pertama. Jadi pelabur-pelabur sedunia mereka nak lihat apakah prestasi setiap syarikat di dalam ESG, di dalam perubahan iklim sebelum mereka ingin melabur. Jadi saya rasa semua syarikat perlu mengambil prihatin isu ini. Syarikat-syarikat di bawah bursa mereka perlu report sustainability reporting, ya, tetapi syarikat-syarikat lain waktu ini bukan mandatory. Tetapi pada waktu yang sama, macam mana saya kata tadi, pelabur-pelabur dan juga multinational companies, mereka ingin lihat laporan ini mandatory atau tidak. Jadi itu adalah low hanging fruit buat masa ini. Itu faktor penting lah yang membuat mempengaruhi keputusan pelabur itu sendiri. Okey, Dr. Faz sendiri, kalau kita melihat kepada yang disebutkan tadi, perlulah bermula di peringkat syarikat. TNB sudah memulakan perkara ini, agenda kemampanan di peringkat TNB sendiri. Mungkin ada yang bertanya, mengapa ini dimulakan di dalam TNB sendiri, dan adakah ini suatu perkara yang sudah dimulakan di peringkat akar umbi TNB sendiri? Betul. Kalau kita lihat tujuan dan aspirasi TNB sendiri, kita telah letakkan bahawa kita akan menjadi pemacu kepada perbekalan solusi berkaitan tenaga yang mampan dan inovatif. Dan dalam hal ini kita letak juga tema TNB, kita katakan better brighter. TNB akan terus menyinari setiap peringkat, sama ada pengguna, pemegang taruh ataupun masyarakat sekeliling. Jadi dalam hal ini, dengan sebab itulah kenapa kita laksanakan aspirasi TNB untuk menuju kelestarian ini sehingga 2050 ataupun dikatakan sebagai net zero aspiration. Jadi berbalik, saya tertarik dengan apa yang saudara Alizan sebut. Ya, rantaian nilai itu sendiri adalah penting. Kalau kita lihat ekosistem yang berada dalam TNB, rantaian nilai adalah daripada aspek penjanaan, aspek penghantaran bekalan elektrik, pembahagian kepada di kawasan kilang dan sebagainya, dan menuju kepada rumah-rumah dan sebagainya. Jadi setiap rantaian ekosistem ini kita perlu lihat bagaimana pengoperasian supaya kita boleh menyah karbon dalam setiap peringkat. Jadi dalam hal ini contohnya komitmen yang kita berikan seperti yang saya sebut tadi adalah penjanaan yang akan berubah kepada tenaga diperbaharui, yang pertama. Dan dalam hal ini sebenarnya TNB sebagaimana disebut tadi, bukan kita bermula sekarang. Sejak 2016, ya, kita telah wujudkan satu perancangan yang kita katakan sebagai reimagining TNB. Ya, daripada 2016, dan kita sasarkan pada tahun 2025, kita akan ada renewable energy ataupun tenaga diperbaharui sebanyak 8,300 megawatt. Jadi perancangan itu dah bermula. Seterusnya adalah sebagaimana yang saudara Alizan sebut, kepentingan adalah untuk memastikan awareness, ya, pemahaman daripada sama ada pekerja sendiri, pelanggan ataupun masyarakat. Jadi dalam hal ini TNB sendiri, kita ada kampus di Kajang yang merangkumi satu universiti, Universiti Tenaga Nasional. Keduanya kita ada juga pusat latihan, ILSAS, yang bukan setakat untuk pekerja TNB tetapi juga untuk sektor tenaga dan keseluruhan. Dan kita ada juga TNB Research, yang mana di sini adalah untuk memastikan aspek teknologi yang bukan setakat untuk sekarang, esok tetapi juga akan datang, akan dilaksanakan di TNB Research. Dan dalam masa yang sama adalah bagaimana peranan yang kita boleh mainkan antara TNB dengan masyarakat setempat, dengan program-program yang dijalankan. Kita dah bermula lama, sama ada dari aspek pendidikan contohnya, dari aspek tentang bagaimana beasiswa dan bantuan diberikan kepada golongan yang memerlukan. Dan kita lihat contohnya dalam situasi sekarang, apa yang berlaku, pandemik yang berlaku adalah peranan bagaimana organisasi besar sebagai TNB dapat membantu. Jadi itulah yang saya ingin jelaskan, bahawa kita melihat kepada seluruh ekosistem
Dan kita menerobosi kepada semua peringkat pemegang taruh, dengan masyarakat, dengan pengguna, dengan staf kita sendiri. Education adalah penting. Dan memastikan bahawa skill untuk menangani cabaran yang ada ni, yang besar, yang mana ia boleh menjadi satu peluang sebenarnya. Itulah secara umumnya. Okey. Kita akan berhenti seketika. Tapi selepas ini, saya nak pergi ke Dr. Faz lagi. Kerana usaha ini tanpa sokongan daripada pelbagai pihak pun akan menjadi sukar, kan? Betul. Sokongan komuniti, pemegang taruh, mungkin juga orang ramai juga. Ini semua harus digembling usaha ini untuk mendapatkan sokongan dan sebagainya. Apa aktiviti ataupun usaha yang dijalankan TNB sendiri